Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia dan seluruh dunia. Si botak is back. Semalam aku buat live TikTok. Tiba-tiba orang sibung pergi buat report. Terkejut kau Bung, aku masih buat live ini. Wah, ramai betul cyber troopers toyol perompak ni ya. Kalau si Jupazli botak ini muncul, buat ulasan kes mahkamah si Bung Mukhtar, si Najib, si Rosma, si Zahid Ponorogo, berlumba-lumba cyber troopers toyol ni buat report dengan TikTok. Nasiblah laporan kamu ni kena reject oleh TikTok. Terkejut kau? Oh, banduan Najib yang tersiksa dalam penjara. Rosma, Bung Mukhtar, Zahid Ponorogo. Itulah terlampau jahat. Kalau kalah berhujah lawan si botak ini, sikit-sikit nak blok. Sikit-sikit nak buat report. Sudah-sudahlah itu, ini zaman teknologi di hujung jari. Begitulah perangai toyol-toyol perompak ini. Terlampau takut dengan si Jupazli Syahmat. Kenapa baju kamu ni terlampau takut dengan si botak ini? Rakyat biasa bah kami ni. Ramai lagi yang lebih popular daripada si botak ini. Kita di sini nih hanya berkongsi ilmu undang-undang. Kita di sini berbahas, berdebat, bertukar-tukar pandangan. Walaupunlah kita ni berbeza ideologi politik. Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosma Mansur, Bung Mukhtar. Bukanlah bermaksud kita di sini mau bertumpah darah, mau bergaduh, mau bertatap. Open-minded lah sikit weh. Ini zaman moden sudah ini. Bukan zaman paleolitik, bukan zaman mesolitik, bukan zaman gua bah ini. Kau mau blok-blok TikTok orang, ini TikTok aku. Kalau kau tidak suka dengan pembongkaran kekalahan Najib Razak, Rosma Mansur, Bung Mukhtar dengan Zahid Hamidi ni, tidak payahlah kau datang pergi TikTok si botak ini. Yang kau pergi cari penyakit, tambah kasih sakit jantung, kasih berdarah bernanah lubang telinga sendiri. Kenapa bah kamu ini 3 juta toyol parti timbangan? Kamu ada TikTok kamu sendiri. Pergilah kamu panggil penyokong-penyokong parti toyol timbangan itu. Aku di sini nih, kau potong lidahku macam mana pun, ndak juga aku tutup mulutku. Bertiktok bah kita ini, bukannya kita bertatak. Suka hati kami lah bah apa yang kami mau cakap dekat TikTok ini. Semalam tu bah, syuk-syuk kita mau cakap pasal bapak hisap darah, bapak judi kasino yang kalah dekat mahkamah tu. Tiba-tiba, kena blok sekejap aku punya live TikTok. Setelah beberapa minit, aku merayu dekat TikTok. Sekalinya TikTok kamu tahu cakap apa? Bung Mukhtar. Kami TikTok minta maaf. Memang tidak ada kesalahan kamu ya botak. Nasib baiklah TikTokku ni tidak hilang. Terlampau jahat bah kamu ini. Sudah kalah di mahkamah, kalah lah bah. Biasalah bah kami ni troll-troll dekat TikTok. Dulu banduan Najib tu hari-hari troll orang dekat Facebook boleh pula. Bila kami ketawakan kamu yang kalah dekat mahkamah ni, wah cepat koyak rupanya 3 juta toyol parti timbangan ni. Syukur Alhamdulillah. Ndak muncul toyol-toyol ni. Selamat aku punya TikTok. Bagus lagi kalau 1-2 orang saja yang menonton aku punya TikTok ni. Janganlah ramai-ramai. Apa nih? Terstuck-stuck. Aduh, ada juga lagi menghacking by ni. Susah betul.
Apa kabar kamu semua nih? Janganlah kamu takut dengan si botak ini, mulutnya memang laser. Apa yang kau expect? Mulutku jadi mulut malaikat? Tidak ada Najib, Rosma, Zahid, Bung Mukhtar, 3 juta ahli UMNO yang amat kami hormati. Kami ini bukan malaikat. Kami manusia biasa. Suka hati kami lah nak ketawakan kamu masuk penjara kah, kalau dekat mahkamah kah. Mulut kami juga. Bukan mulut kamu. Kalau kau nak mau diketawakan, jangan kau merompak. Kalau kau malu kalah di mahkamah, malu kau dibagi tahu dengan seluruh dunia masuk penjara, banduan Najib. Tak payahlah kau merompak di dunia ini. Kalau kau sakit hatimu karena hantam oleh si Jupazli, tak payahlah kau tengok si Jupazli. Benda yang senang, simple macam begini kau kasih complicated. Bung, apa kabar, Bung? Pengumuman tergempar. Bapa hisap darah dengan bini dia memang koyak semalam. Ramai tentera-tentera sibung. Dorang blok aku punya live TikTok. Nasib baik aku dapat balik aku punya live ni. Paci maci Oto Arung, syukur alhamdulillah. Pandai juga TikTok ini membezakan mana kebenaran, mana penipuan. Jadi aku ingin bagi tahu lah ya. Bung, minta maaf ya Bung. Masih lagi hidup si botak ini. Terimalah hakikat Bung. Kalah kan dekat mahkamah. Tanda-tanda masuk penjara lah tu Bung. Ini kalilah hisap darah Bung. Okey kah aku punya TikTok ini atau kena hacking lagi? Apa kabar kamu Rizan? Nur Farhana, kenapa kau ketawa? Si Bung itu confirm masuk penjara. Dia sendiri mengaku ambil rasuah 2,8 juta ringgit dengan bini dia, terlampau dupang. Pajil, wah orang warisan. Apa kabar orang-orang warisan di sini? Okey juga kamu Oto Arung? Kenapa dengan si Bung? Si Bung menangis dengan bininya. Kalah dekat mahkamah. Itulah terlampau tamahak, terlampau lahak, terlampau ke atas, merompak dalam velcro. Overconfident merompak, dia ingat dia kebal. Dia ingat jawatannya tu yang besar itu boleh kasih menang dia dekat mahkamah. Rasakan. Koyak badia. Semalam ramai betul orang tengok TikTok itu. Jadi Bung, perbicaraan Mahkamah si Bung ini buat kali terakhir untuk bela diri dengan bini cantiknya tu akan bersambung hujung September. Dah sempat bernafas ya. Baru kalah kemarin. Pakcik makcik Oto Arung sudah disuruh lagi datang pergi mahkamah. Astagfirullah, kesian aku dengan kau ni Bung, kesian aku dengan binimu. Kau tengok kan? Terlampau jahat kau Bung. Dulu kau suruh orang-orang untuk pukul si Jupazli kan? Ini ramai orang tidak tahu. Marilah aku bongkarkan kisah benar antara aku dengan si Bung ni. Si Bung ni yang kalah dekat mahkamah, didapati bersalah 3 rasuah ni, Pakcik Makcik Oto Arung pernah dia suruh orang-orang upahan dia. Dia cakap begini, kamu ingat ya kalau si Jupazli masuk dewan, kamu tumbuk si Jupazli. Wah Bung, tak lampau juga kan belagak macam something tai kucing. Disebabkan mulut si Jupazli ni masin, tumbang UMNO PRU 14. Disebabkan mulutku ni masin, kau kalah di mahkamah dengan geng-geng perompak. Kau sampai tahap begitu Bung? Bapak isap darah? Oh, Bapak toyol Sabah.
Oi, bapak kasino judi. Bapak Pakio. Sudah aku cakap jangan terlampau jahat, babong. Kau mau lawan si botak ini? Bong, ndak kau menang, bong, kalah. Nah, ini ramai orang-orang Sabah tidak tahu. Jahatnya si Bung itu, paci-maci Oto Arum. Bapak isap darah tuh disuruhnya orang-orang upahannya untuk pukul si Jupazli. Nah, inilah balak daripada Allah, Bung. Belagak jadi samsing tai kucing. Baru aku nih ramai ba orangku di Sabah itu yang bagi tahu rahasia si Bung ini. Bung, yang kau suruh orang tuh pukul si Jupazli, orang si Jupazli. Tak lampau bah juga jahatmu nih, Bung. Itulah kau tuh dikasih hancur oleh Allah, Bung. Terkejut kau kan kalah. Itulah terlampau overconfident dengan kau punya pangkat kekayaan haram itu kan. Nah, kau bawalah kau punya kasino tuh pergi penjara Kajang, ha? Ardisha, terima kasih bosku bagi hadiah. I love you. Muah. Bung, kau bawalah. Hisap darahmu tuh pergi penjara Kajang, ha? Nanti kalau kau bela diri depan hakim, jangan pula kau pakyu-pakyu hakim itu, Bung. Bung, aku risau kau pakyu hakim-hakim ini, Bung. Jangan ya, Bung. Jangan. Jadi aku harap, Bung, jangan kau lupa minta maaf dengan si botak ini ya. Banyak dosa-dosamu, Bung. Aku bagi tahu ya mana-mana pemimpin dalam Malaysia nih yang mau buat jahat, kasih hancur si botak ini. Aku mau bagi tahu, aku sudah sediakan perangkap awal-awal kasih hancur kamu, ha? Ada ramai pemimpin-pemimpin di negara nih. Terkejut dia hancur. Macam manalah kamu ndak hancur satu-satu masuk penjara? Kalau selama ini kau pejak-pejak kepala si botak ini, kau ugut-ugut si botak ini, kau tangkap si botak tiap-tiap tahun yang tak ada jenayah ini. Kau heret si botak dalam mahkamah. Nah, bukan aku yang kalah, aku yang menang. Kau yang kalah, Bung. Itulah agak-agak juga jadi jahat ini. Bukan kau saja yang pandai bertumbuk. Bukan kau saja, Bung, yang pandai hisap darah. Bukan kau saja yang pandai karsamba, Bung. Kami ini bersuara pakai mulut saja ini. Sudah kau koyak. Sampai kau checkmate and game over kan dalam mahkamah. Bung, bertaubat, Bung. Kasih siap jalan raya berlubang-lubang di Sabah tuh, Bung. Kasih siaplah lebuh raya Pemborneo tuh. Sebelum aku hantar kau pergi penjara Kajang. Menemani banduan Najib, banduan Rosmah, dan banduan Zahid Ponorogo. Ini bukan main-main nih, Bung. Berdasarkan intelligent information, Bung. Berdasarkan rahsia sulit. Kes mahkamah kau nih, Bung, dengan istrimu bukan main-main. Bukan wayang. Sebesar mana jawatanmu, sebesar mana kabelmu, Bung. Memang kau mati dalam penjara. Aku terus terang. Kau sudah mengaku depan hakim dengan binimu. Ambil duit rasuah. 2,8 juta ringgit. Dalam Fedcraft. Bung, memang kau mati dalam penjara bersama banduan Najib, banduan Rosmah, banduan Zahid Ponorogo. Jalan mati kau pilih nih, Bung. Tersilap percaturan kuasa, Bung. Nah. Kau serbu rumahku 1 bulan lalu. Ndak ada aku di Sabah, Bung. Kerja aku di KL, Bung. Begitu ya. Kau ugut-ugut keluargaku. Begitu ceritanya. Apa kau rasa kalah kan? Di mahkamah, Bung. Aku ni ndak takut masuk penjara, Bung. Aku ndak takut ini ditangkap.
Kau dengan binimu belum lagi masuk penjara sudah menangis. Ini baru bunga-bunganya kalah, Bung. Baru ujung-ujungnya. Nah, aku tahu kau tengok TikTok nih. Pesananku, Bung. Minta maaf kau dengan si Jupazli. Mau kau selamat? Try lah. Kau lawan lagi si Jupazli. Bung. Si Jupazli lah Benny yang kasih tumbang UMNO BNPRU 14 lalu di Sabah itu. Bung, kalau UMNO ni tumbang lagi PRU 15, habislah ini kali, Bung. Kena tapau, kena bungkus. Pupus UMNO di Sabah, Bung. Nah, aku bagi tahu dengan orang Sabah, UMNO tu pupus PRU 15 di Sabah. Masin ni mulutku. Kalau si Bung ini masuk penjara dengan bininya sebelum PRU 15, Bung, memang habislah ini kali. Terkubur UMNO di Sabah PRU 15, Bung. Ini kalilah. Rakyat Sabah tu marah. Kau ndak buat kerja, Bung. Jalan raya berlubang-lubang, lebuh raya Pemborneo yang kau janjikan tu ndak siap-siap. Wah, hari itu pilihan raya 1001 janji manis kau tabur, Bung. Sampai kau bergaduh rebut jawatan Menteri Kerja Raya tu. Berebut kau. Weh, sampai kau marah Ketua Menteri Sabah, Bung. Kau marah si Haji Ji kan? Sebab kau tak dapat jawatan Ketua Menteri Sabah tu. Nah, Bung, jangan terlampau overconfident dalam percaturan kuasa ni. Ini si botak ini kingmaker. Banyak rahsiamu di tanganku, Bung. Sudah kau bergaduh-bergaduh pasal jawatan Menteri Kerja Raya tu. Masuk 2 tahun sudah nih, Bung. Tak ada hasil-hasilnya. Jalan raya di Sabah tu masih juga kurus macam ular. Berlubang-lubang. Tak ada tiang lampunya, Bung. Mana Benny projek-projek jalan raya yang kau janji-janji tu? Daripada zaman aku kecil, Bung. Sampai aku besar begini. Jalan raya di Sabah tu, dari Sampurna pergi Keke, berlubang-lubang, Bung. Iya, Mbak. Marah kau, koyak? Bung, kalau kau tidak mahu pupus PRU 15, bagus kau kasih siaplah jalan raya di Sabah itu. Kalau kau tidak mahu UMNO di Sabah itu ditanam hidup-hidup oleh orang Sabahan, bagus kau kasih siap lebuh raya Pemborneo tu, Bung, yang kau janji-janji selama ini. Bukan si Haji Ji yang janji pasal jalan raya ni. Kau, Bung, kau. Jadi, Bung, kalau kau main-main dengan orang Sabah, nyawa-nyawa ikan kau, Bung. Kes mahkamahmu ni. Si botak tahu dia punya keputusan. Confirm check-in penjara Kajang, Bung. Kau dengan binimu. Ini bukan gurauan, Bung. Bukan cobaan. Betul, Babung. Siap-siaplah kau. Letak jawatan dan masuk penjara. Bung, memang ketinggalan kereta api kau, Bung. Banyak yang kau tidak tahu dalam percaturan kuasa ini. Hisap darahlah kau kenyang-kenyang sebelum masuk penjara, Bung. Main judi kasino lah kau puas-puas sebelum aku hantar kau pergi penjara, Bung. Dalam penjara tu tidak ada kasino, Bung. Bung. Itulah mau balas dendam kan?
Jangan terlampau tamaha, terlampau larak, terlampau gatas, terlampau rakus. Bung, jangan kita terlampau berdendam dalam game politik ini. Inilah nasibmu nih aku tengok. Kau mau tahu kenapa kau hancur, kau kalah dekat mahkamah? Kau ni sama dengan banduan Najib, banduan Rosma, banduan Zahid Ponorogo. Mau balas dendam politik sebab tak boleh terima kekalahan PRU 14 lalu. Iya, sudah hampir 5 tahun berlalu, Bung, Najib, Rosma, Zahid. Kamu tahukah Pak Cik Makcik Oto Arong? Dalam perasaan toyol-toyol perompak ini, kita kena balas dendam dengan si botak itu. Kita kena hantar si botak pergi penjara. Kita tangkap si botak itu. Si Jupazli itu memang mulutnya, masin semua mulutnya. Kita tangkap si Jupazli. Tiap-tiap tahun kamu tangkap si Jupazli. Dari tahun 2016 sampai tahun 2022. Sebab terlampau besar kamu punya dendam politik ini. Nah, sebelum kau hantar aku pergi penjara, kau tengok banduan Najib. Di mana sudah dia? Nggak boleh sudah main Facebook. Mana sudah banduan Najib yang terlampau? Temberang dengan duit-duit dia tuh. Cash is king lah konon. Kabelnya besar di seluruh dunia lah konon. Kata orang-orangnya, oh Najib jadi Perdana Menteri ke-10 Jupazli, tunggulah kau. Nah, apanya jadi Perdana Menteri ke-10? Banduan Najib jadi Perdana Menteri ke-10 dalam penjara Kajang. Malu, sangat malu Pemimpin yang paling berdendam dengan si botak ini, banduan Najib Razak. Jam 3 pagi. Hello, anjing-anjingku. Aku sakit hati dengan si Jupazli ini. Dia kacau lagi aku punya game. Tangkap si Jupazli sekarang. Aku tidak mau apa-apa alasan. Tidak ada warrant tangkap kah? Tidak ada warrant geledah rumah kah? Aku mau kamu tangkap si Jupazli. Nah, sekarang di mana sudah kau banduan Najib? Kau tangkap aku tiap-tiap tahun, akhirnya banduan Najib meringkuk dalam penjara Kajang tanpa ada pengampunan diraja. Sekarang, Rosma, Bung Mukhtar, istri Bung Mukhtar, Zahid Ponorogo tunggu giliran. Ambillah kamu nombor masing-masing. Memang aku hantar kamu satu-satu pergi penjara. Nah, tangkap lagi aku. Tangkap lagi. Sini kau, face to face dengan si botak ini. Itulah pandang rendah dengan si botak. Kau cakap aku tin kosong. Nah, kau banduan Najib jadi tin kosong dalam penjara Kajang. Mana sudah nih 3 juta toyol-toyol perompak ini? Jupazli show sendiri. Kami dari tahun 2016, kami memang tahu Najib tuh confirm. Check in penjara Kajang, Ali-Ali UMNO nih yang show sendiri. Berteriak-berteriak, sokong bosku. Mana 3 juta Ali UMNO ini? Katanya mahu berkorban apa saja untuk bosku Najib. Kenapa kamu tidak ikut masuk penjara Kajang dengan bosku Najib ini? Terlampau juga kamu ini. Apa ini? Anak aku 3 tahun tegel aja tengok kau. Macam mana lah baka aku ni tak ketawa. Terlampau ramai perompak-perompak mau lawan aku dalam Malaysia ni. Barang yang tak boleh dilawan, orang mau lawan juga si botak ini. Aku ni mana ada kes jenayah rompakan Bainika. Dorang mau tangkap aku hari-hari. Mana ada kes jenayahku dalam Malaysia ni. Ber-TikTok ini bukan satu jenayah. Ber-Facebook, ber-YouTube ini bukan satu jenayah. Itu banyak aku pelik. Si Najibnya, si Rosmanya, si Bung Mukhtarnya, si Zahid Ponorogonya. Bersungguh-sungguh tangkap si botak tiap-tiap tahun.
Sekalinya diri sendiri mereka yang cek penjara. Aku ni pun terkejut. Bukankah aku yang selama ini ditangkap? Kenapa tiba-tiba banduan Najib yang masuk penjara? Aku pun ketawa sampai sekarang. Itulah bah kuasa Allah Pakcik Makcik Oto Arum. Cukup dahsyat weh. Kuasa Allah ni memang cukup luar biasa. Ardisha, banyak pula kau bagi hadiah sama aku malam ni. I love you Ardisha. Muah. Jadi pengajarannya, mana-mana toyol-toyol perompak mau lawan si Jupazli ni, pastikan kamu punya senjata dalam mahkamah tu lebih power daripada si botak ini. Sakit kepala banduan Najib Zahid Ponorogo dengan Rosma dengan Sibung. Kenapa si Jupazli tu berani betul bersuara? Ndak ditangkap, ndak digari, ndak masuk penjara. Banduan Najib rasa yang masuk penjara. Najib itu kebal itu. Nah, kau tengok kuasa Allah kan? Sekelip mata hilang kekebalan dia. Sebab dosa-dosanya terlampau jahat. Rakyat yang tak berdosa macam aku ni, yang tak ada jenayah, dia tangkap-tangkap aku. Nah, apalagi dia cabar. Si botak ini mencatur kuasa. Sudahlah aku tahu semua rahsia dorang daripada A sampai Z. Apalagi tekan butang sajalah aku. Okey, banduan Najib. Check in penjara Kajang hari Selasa. Itu lagi dorang terkejut. Sampai terdiam. Orang-orang Najib ni di seluruh Malaysia. Betul cakap si Jupazli, hari Selasa bosku masuk penjara. Lepas tu buat cerita dongeng. Bosku tidak masuk penjara, Jupazli. Kalau betul lah bosku ni tidak masuk penjara, kenapa ada warrant dikeluarkan oleh hakim-hakim untuk sumbat banduan Najib ni ke dalam penjara Kajang sampai sekarang? Ada surat warrant. Banduan Najib memang sudah disumbat oleh Kerajaan Agung, oleh Kerajaan Malaysia dalam penjara. Kau tengok Barosma tu hari-hari menangis. Sakit kepalanya, ndak boleh tidur malam sebab ndak ada lakinya tidur sama dia. Move on lah kamu, terimalah kekalahan ini. Memang banduan Najib dalam penjara Kajang. Pakcik Makcik Oto Arum. Kalau Najib ini tidak masuk penjara Kajang, hendaklah jadi gila si Rosma dengan anak-anaknya tuh minta pengampunan di Raja. Kau dah nampak ke itu polis-polis hantar si Najib pergi penjara Kajang? Buta juga kamu ni, Pakcik Makcik Oto Arum. Susah juga aku mau bawa pembincang, Ya Allah, ya Tuhanku. Terlampau dupang kamu ini. Takkanlah semua benda aku kena ajar. Bongkar rasuah si botak juga. Mosahkan si Najib masuk penjara, si botak juga yang kena kasih jelaskan. Pakcik Makcik Oto Arum, ini bukan cobaan. Ini bukan wayang. Ini memang betul-betul. Kerajaan Agung hantar Najib pergi penjara Kajang. Astagfirullahalazim. Walaupunlah nama banduan Najib tu tak ada dalam sistem, tapi badan Najib sudah berada dalam penjara Kajang. Baru berapa hari memanglah sistem komputer tak boleh update. Sementara saja itu banduan Najib tu dalam penjara Kajang. Kalau dia kalah lagi nih, 35 kes jenayah rompakan, dikasih tukar lagi tu banduan Najib pergi penjara Sungai Buloh. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim.
Astagfirullahaladzim. Sebab itu tak boleh update terlampau banyak dia punya kes mahkamah. Astagfirullahaladzim. Terlampau banyak dia punya kes jenayah rompakan. Berpuluh-puluh bilion ringgit. Dah habis satu-satu lagi. Polis-polis pun pening sudah dekat penjara. Macam mana kita mau tulis nama dia nih? Terlampau banyak dia punya kes mahkamah. Ya Allah ya Tuhanku, selamatkanlah rakyat Malaysia yang terlampau dupang-dupang ini. Mau berapa kali lah aku cakap, kes mahkamah si Najib itu bukan satu. Beratus-ratus kes. Ya Allah ya Tuhanku. Aku ketawa aja tengok penganalisis kangkung ini. Ketawa aja aku tengok komen-komen kamu nih. Jupasli, betul kan Najib tuh masuk penjara? Kau tahukah? Kerajaan ini pening sudah mau letak di mana si Najib ini. Sebab terlampau banyak hukuman penjaranya tuh terlampau berat. Nggak pernah Perdana Menteri masuk penjara, weh. Pening-pening lalat kerajaan kita. Biar betul Perdana Menteri nih. Terlampau banyak kesnya. Penjara seumur hidup. Penjara mana lagi kita kasih masuk namanya ini? Banyak banget penjara kita ini. Ada penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Ada penjara di Tawau. Ada penjara di Keke. Ada penjara Tanjung Rambutan. Macam-macam ada. Astagfirullahalazim. Ya Allah ya Tuhanku. Itulah aku harap di sini nih kan. Sudah-sudahlah kamu dengan cerita-cerita hikayat dongeng kamu ini. Ketawa aku tengok kamu. Ya Allah terlampau dupang. Ya Allah terlampau banyak. Tengok drama Melayu mungkin kan. Tidak ada, memang betul bantuan Najib masuk penjara. Kau nampak kasih Najib tuh dijaga oleh polis itu. Giliran siapa lagi lepas ini? Zahid Ponorogo. Kemarin Rosma, kemarin sibuk dengan bininya, sekarang mari kita ketawa secara berjemaah. Zahid Ponorogo menangis. Tolonglah biar you 15 awal-awal. Nggak aku sanggup tengok si botak kita. Ya Allah, Agung, tolonglah. Si Jupasli itu psycho aku malam-malam. Tidak aku boleh tidur malam. Nggak aku bersedia masuk penjara. Nah, Zahid Ponorogo ni samalah perangainya dengan si Najib dengan si Bong. Zahid Ponorogo ni dulu jadi Menteri Dalam Negeri. Dia nilah yang paling awal tangkap aku. Tahun 2016. Hello, anjing-anjing politik kurap aku. Kamu cari si Jupasli itu sekarang. Siapa budak itu? Sangat misteri budak itu. Kenapa banyak dia dapat like dalam Facebook itu? Kamu tangkap itu budak, Tangkap dia, nanti kita kalah ini Piario 14. Sekalinya betul-betul kalah menobi Piario 14. Sekalinya betul-betul Pak Zahid Ponorogo. Checkmate and game over Piario 14. Sampai kes mahkamahnya tuh 87 kes jenayah rompakan Zahid Ponorogo nih. Ini toyol Ponorogo, bukan kaleng-kaleng. Sebenarnya ya, Zahid toyol Ponorogo ini lebih kaya daripada banduan Najib dan banduan Rosma. Saya bagi tahu sama kamu. Si toyol Lanun Ponorogo itu, dia rompak bilion-bilion sampai duit account bank anaknya pun bilion-bilion. Si toyol Ponorogo nih, inilah satu-satunya presiden parti UMNO
Yang paling banyak kes mahkamahnya. Kamu tahukah kalau dia kalah 87 kes jenayah rompakan, 500 tahun hukuman penjara untuk Zahid Ponorogo, Pak Cik Makcik Oto Arung. Terkejut Zahid Ponorogo dengan orang-orang UMNO. 500 tahun? Iya. Ini banyak kes rompakan. Paling banyak di dunia ni lah. Si Zahid Ponorogo. Jadi jangan kamu hairan dan terkejut ya. 15 September 2022 ni. Bermulalah hidup mati Zahid Ponorogo. Check in penjara Kajang, penjara Sungai Buloh menemani banduan Najib. 500 tahun. Sampai matilah kau dalam penjara. Itulah kau tangkap sejuk Fazli kan. Nah, apa kau rasa oren? Pelat. Pelat 12 hari lagi ni kita tahu masa depan Zahid Ponorogo dalam penjara Kajang. Sampai mati dia ni dalam penjara Kajang. Zahid Ponorogo ni tak layak sudah jadi presiden UMNO. Tak layak sudah Toyol Ponorogo Lanun ini jadi ahli parlimen, jadi ahli Dewan Rakyat. Ini ada lagi nafsu-nafsu besarnya ini. Mahu jadi Perdana Menteri ke-10. Macam kena hacking je aku punya TikTok ini. Bertenang kau Zahid Ponorogo. Belum lagi aku hantar kau pergi penjara. Bertenang kau. Jangan kau hacking aku punya TikTok ini. Aku tahu kau tengok aku punya TikTok. Pak Cik Makcik Oto Arung, kalau sudah TikTok ini, lag, betul lah itu ramalan si botak itu. Confirm Zahid Ponorogo kalah 87 kes jenayah rompakan. Kenapa aku cakap Zahid Ponorogo ni confirm kalah 87 kes rompakan? Sebab Zahid Ponorogo dupang-dupang. Dia bagi semua bukti-bukti dokumen. Bukti-bukti transaksi keuangan. Dia merompak mencuri puluhan jutaan ringgit. Duit dalam Yayasan Akal Budi. Aku ulang. Kenapa aku cakap Zahid Ponorogo ni confirm kalah 15 September 2022? Sebab Toyol Lanun Ponorogo tu dupang-dupang Bapak Cik Makcik Oto Arung. Dia pergi bagi semua bukti-bukti hitam putih. Dia mencuri duit Yayasan Akal Budi depan SPRM. Depan hakim lagi. Ini memang cukup dahsyat dia punya dupang. Kemarin si Bung dengan bininya mengaku terima wang komisen rasuah 2.8 juta ringgit depan hakim. 2 hari lalu Rosma mengangguk kepala terima wang rasuah tunai 6.5 juta ringgit depan hakim. Minggu lepas hari Selasa yang lalu-lalu banduan Najib mengaku shopping sampai licin 42 juta ringgit duit SRC. Si Zahid Ponorogo lagi dahsyat dia punya dupang. Bukti daripada A sampai Z dia pergi bagi dengan SPRM yang dia tu merompak Yayasan Akal Budi. Memang kau dupang Zahid Ponorogo. Memang kau pula kau masuk penjara. Nggak pernah nih ya perompak di dunia ini. Oke, SPRM, ini dokumen-dokumen saya merompak Yayasan Akal Budi. Zahid Ponorogo terus jam otaknya. Kali pertama disiasat oleh SPRM 2018. Selepas Zahid Ponorogo ni hilang jawatan timbalan Perdana Menteri. Dulu memang kebal lah bah. Zahid Ponorogo ini tidak ada yang boleh siasat dia. Tidak ada yang boleh tangkap dia. Sekalinya mampus. Talampau dupang, talampau talengong. Talampau tamahak, talampau lahak, talampau gatas. Zahid Ponorogo
dia bagi semua bukti-bukti dia mencuri dalam Malaysia ni kepada SPRM. Pakcik makcik Oto Arum. Ini bukan cerita tipu tau. Ini adalah laporan mahkamah. Zahid Hamidi dan peguam-peguamnya mengaku depan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bernama Datuk Colin Laure Squera. Kata Zahid Hamidi dengan peguam-peguam dia, Yang Arif di bawah Akta SPRM 2009, jika saya menyerahkan semua bukti-bukti rompakan dalam Yayasan Akal Budi, saya dapat kekebalan undang-undang. Saya dapat imuniti undang-undang kerana saya pemberi maklumat. Ya Arif, ini kata Zahid Hamidi ya. Ya Arif Hakim, saya telah bagi kerjasama sepanjang siasatan kepada pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Saya serahkan semua bukti transaksi keuangan dalam Yayasan Akal Budi yang saya ambil daripada A sampai Z. Tetapi saya hairan kenapa saya didakwa dalam mahkamah. Toyo Lanun Perompak ini, dia tanya hakim, kenapa dia didakwa dekat mahkamah? Dia sendiri bagi bukti dengan SPRM yang dia merompak puluhan jutaan ringgit duit orang-orang miskin, duit anak-anak yatim, duit untuk dakwah Islam dalam Yayasan Akal Budi. Zahid Ponorogo yang bagi semua tu aliran-aliran keuangan haram dalam Yayasan Akal Budi yang Zahid Ponorogo sendiri salah guna. Jadi sekalinya Pakcik Makcik Oto Arum, kamu tahu apa kata hakim? Zahid Hamidi membongkarkan kes rompakan sendiri depan SPRM itu bukan dianggap whistleblower. Itu namanya tembak kepala diri sendiri. Zahid Hamidi dengan sangat bangga mengaku depan hakim, Ya Arif, saya Zahid Hamidi. Kasih bocor semua rahsia Zahid Hamidi merompak dalam Yayasan Akal Budi. Saya minta kekebalan undang-undang, Ya Arif. Sekalinya kata pihak pendakwaan, di bawah Akta SPRM, definisi kekebalan undang-undang untuk pemberi maklumat tidak boleh diguna pakai dalam kes rompakan Zahid Hamidi. Kerana dalam kes rompakan Yayasan Akal Budi, dalang utama yang didapati bersalah oleh SPRM merompak Yayasan Akal Budi adalah kamu, Zahid Ponorogo. Zahid Ponorogo ni, dia ingat pegawai-pegawai penyiasat dalam Suruhanjaya Pencegahan Rasuah tu dupang-dupang. Bila cek semua dokumen A sampai Z, cek punya cek, oh, Zahid Ponorogo curi duit Yayasan Akal Budi. Beli 2 rumah banglo. Harganya sangat-sangat mahal, jutaan ringgit. Macam mana bukti itu ditemui oleh SPRM? Kamu Zahid Ponorogo, Toyo Lanun Dupang. Kau yang pergi bagi bukti tu dengan SPRM. Sebab itu kes mahkamah kau paling banyak. 47 kes jenayah rompakan Yayasan Akal Budi. 40 kes lagi jenayah rasuah. Projek-projek rasuah. Jadi akhirnya Pakcik Makcik Oto Arum, sepanjang 4 tahun perbicaraan mahkamah, apabila Zahid Hamidi dan peguam-peguam dupang dia sendiri mengaku depan hakim, Ya Arif Hakim, kami sudah bagi semua bukti dengan SPRM. Zahid Hamidi, kenapa laba kau bagi bukti-bukti kau merompak dalam Yayasan Akal Budi kepada SPRM? Zahid Hamidi, kesian aku tengok kau ni terlampau dupang.
Ndak pandai merompak. Kalau kau merompak duit Yayasan Akal Budi, puluhan jutaan ringgita, pandai makan, pandailah simpan weh. Yang ini, kau bagi semua bukti-bukti rompakan. Bukan sahaja kepada SPRM. Kau mengaku depan hakim. Mengaku curi duit Yayasan Akal Budi untuk beli insurans kereta-kereta mewah kau. Kau mengaku depan hakim curi duit Yayasan Akal Budi untuk beli road tax, cukai jalan kereta-kereta mewah kau. Kau mengaku kau curi duit Yayasan Akal Budi untuk bayar hutang-hutang kad kredit kau yang kau shopping bersama binimu. Kau mengaku Zahid Ponorogo depan hakim, depan SPRM. Kau curi duit Yayasan Akal Budi untuk beli hotel atas nama anak perempuan kau di Bali, Indonesia. Nah, kau mengaku depan SPRM, depan hakim, kau menerima dana rasuah daripada 3 syarikat kroni kau. Nah, kau buat Yayasan Akal Budi itu rupa-rupanya sambil menyelam, sambil minum air. Kau cakap Yayasan Akal Budi adalah untuk bantu orang-orang miskin, bantu fakir miskin, bantu anak-anak yatim. Rupa-rupanya jadi lain Yayasan Akal Budi itu. Rupa-rupanya Yayasan Akal Budi itu adalah pusat rasuah, pusat rompakan secara sistematik oleh Zahid Ponorogo. Bukan aku yang kata. Kau sendiri bagi bukti-bukti rompakan sistematik itu kepada SPRM, kepada mahkamah. Memang kau tak ada akal merompak. Zahid Ponorogo. Dahsyat, cukup dahsyat kau punya dupang. Mana boleh kau mengaku semua benda ni? Ini salahmu sendirilah bila kau bagi bukti dengan SPRM. Saya ni biasa disiasat tahu dalam negara ni. Zahid Hamidi, kau pernah siasat aku? Aku tak pernah bagi bukti dokumen dengan kau, dengan anjing-anjing kurap kau. Begitu cara siasatan. Ini kau, astagfirullahalazim, belum lagi didakwa dalam mahkamah. Sudah kau bagi bukti dokumen rompakan A sampai Z kepada SPRM. Patutlah kau masuk lokap SPRM. Selepas kau kalah PRU 14. Selepas kau disiasat oleh SPRM, bermalam kau dalam lokap SPRM. Sampai anak kau melalak macam anjing menangis. Bapa aku, mana bapa aku? Nah, dulu kau tangkap aku, kau sumbat aku dalam lokap kan? Ini karma, balasan cash daripada Allah. Kenapa aku menang dekat mahkamah? Sebab aku ni tak ada jenayah macam kau Zahid Hamidi. Aku kalau disiasat, manalah aku mengaku salah. Ini kau pergi mengaku bersalah depan SPRM, depan hakim. Confirm kau kalah 15 September 2022 ni. Silap-silap semua kes rompakan kau ni sangkut. 87 kes rompakan kau ni memang jalan masuk penjara. Sebab kau ni tidak pandai bercakap dekat mahkamah. Siapa pernah nampak Zahid Ponorogo bercakap? Bercakap macam orang gila weh. Betul aku cakap. Inilah Presiden Parti UMNO yang paling dupang dalam sejarah dunia. Bercakap pun tak pandai di luar mahkamah. Berucap depan ahli-ahli toyol pun tak pandai. Menangis pun tak pandai. Main wayang pun depan orang-orang toyol UMNO pun tak pandai. Ini dekat mahkamah. Astagfirullahalazim.
Bukan saja mengaku mencuri puluhan jutaan ringgit duit Yayasan Akal Budi, Pak Cik Makcik Oto Aru. Dia pergi mengaku, "Ya Arif, saya sudah serahkan bukti-bukti saya merompak duit Yayasan Akal Budi. Tolong lepaskan saya Yang Arif. Tolong bagi keistimewaan undang-undang kepada saya Yang Arif. Saya Zahid Hamidi sudah bagi semua bukti-bukti rompakan." Kau rasa-rasa lah kalau kau jadi hakim, Pak Cik Makcik Oto Aru, perompak yang terang-terangan mengaku dia merompak, dia bagi bukti dengan SPRM dia merompak daripada A sampai Z. Kau rasa-rasa kau mau kasih lepas ke Zahid Hamidi ni? Tak lepas weh. Mana boleh dapat kekebalan undang-undang? Confirm masuk penjara ni. Kau tanya sama aku, mana bukti, mana bukti? Wahai 3 juta ahli UMNO yang amat aku hormati. Pergilah kau minta sendiri bukti-bukti rompakan Zahid Hamidi itu yang dia sudah serahkan dengan SPRM. Sudah aku tengok bukti-bukti dia, memang sangat dupang. Tak pandai merompak. Aku masih ingat dulu-dulu, Tun M selalu bagi nasihat. Kalau mencuri dan merompak tu, curi sikit saja. Jangan curi semua. Ini ilmu azimat Tun M yang masih kita pegang sampai sekarang, Zahid Hamidi. Kata negarawan ulung dunia Tun M. Boleh mencuri, boleh rasuah, tapi sedikit saja. Jangan curi semuanya. Kalau makan tu, makan sikit-sikit. Jangan makan terlampau kenyang. Zahid Hamidi, Najib Razak, Rosma Mansur, si Bung Mokhtar dengan bininya ni bukan makan sikit. Terlampau lahap. Licin piring itu dorang jilat. Malah, dorang pergi mengaku, memang kami rompak sampai licin pun. Terlampau dupang. Ilmu-ilmu otai macam Tun M itu perlu diambil dan diamalkan. Kenapa Najib, Zahid, Rosma, Bung menghitung hari check-in penjara ni? Sebab dorang langgar pantang larang. Adakah patut dia rompak semua? Duit Yayasan Akal Budi 1 sen pun tidak ada tinggal. Kau tahu gak? Terkejut tuh hakim dengan SPRM. Si Najib, duit SRC, duit 1MDB. Dia dengan jolo rompak sampai licin. Agung dan raja-raja pun terkejut, bah. Agung dan raja-raja yang paling berkuasa di negara kita pun terkejut. Astagfirullahalazim. Terlampau tamaknya. Berpuluh-puluh bilion. Dorang makan sampai licin. Tun M pun terkejut. Aku tak pernah ajar anak-anak murid aku rompak sampai licin di Putrajaya. Ini memang masalah besar ini. Boleh hancur kita. Sebab itu Kerajaan Agung hantar Najib pergi penjara Kajang. Sebab itu Kerajaan Agung tak mahu tutup 42 kes jenayah rompakan Najib. Sebab itu 21 kes jenayah rompakan Rosma tu tak ditutup oleh Kerajaan Agung. Sebab itu 87 kes jenayah rompakan Zahid Hamidi ni memang tak boleh tutup sampai kiamat. Kau bayangkan. Hui, raja-raja yang paling berkuasa terkejut, bah. Astagfirullahalazim. Rompakan apakah ini? Raja-raja pun tidak merompak 2,6 bilion ringgit dalam 1MDB macam Najib. Tun M yang paling kebal di dunia tu pun tidak adalah rompak 1MDB 2,6 bilion ringgit. Ini Najib, Rosma, Jolo. Astagfirullahalazim. Overconfident beli berlian warna pink. Permaisuri Agung pun tak ada beli berlian warna pink. Guna duit rompakan 1MDB. Tiba-tiba
Toyol banduan Rosma Kantoy. Kantoy beli berlian warna pink. Depan Agung, depan Permaisuri Agung. Astagfirullah. Macam manalah Rosma tu tidak dihukum. Penjara 10 tahun. Denda 1 bilion ringgit. Ya Allah, terlampau gatas, terlampau tamaha. Tidak pernah Pak Agung dengan raja-raja rompak untuk beli berlian warna pink. Tidak pernah. Ada kau nampak Permaisuri Agung pakai berlian besar-besar macam Rosma Mansur? Tidak ada. Sebab itulah dorang ini dihantar pergi penjara Pak Cik Maci untuk warung. Ini giliran Zahid Hamidi nih. Mengaku-mengaku dia depan SPRM, depan hakim. Saya pengasas Yayasan Akal Budi. Saya sudah serahkan semua dokumen-dokumen bukti. Tolong bagi kekebalan undang-undang untuk saya. Sampai sekarang, Agung dan Raja-Raja tidak bagi kekebalan undang-undang untuk Zahid Hamidi. Zahid Hamidi ingat dia tuh yang di Pertuan Agung. Zahid Hamidi ingat. Dia tuh raja dalam mahkamah. Jadi raja lah bakau di Ponorogo, Indonesia, bosku. Syok sendiri betul. Begitu juga dengan banduan Najib, dengan banduan Rosma. Sepanjang 4 tahun dekat mahkamah tu kan. Pakai baju cantik-cantik. Macam dorang yang Agung. Macam dorang yang Permaisuri Agung. Padahal kita tahu memang confirm mati sia-sia. Dalam penjara Kajang, penjara Sungai Buloh tidak ada pengampunan di Raja. Kenapa tidak ada pengampunan di Raja nih? Banduan Najib, banduan Rosma, banduan Zahid. Sebab Agung dan Raja-Raja terkejut. Kamu merompak sampai licin. Ya Allah, ya Tuhanku. Meriah kita punya TikTok ni. Terlampau gembira bah aku. Sebab lucu-lucu bah perompak-perompak ni kalau bercakap dekat mahkamah. Kalau aku ikut hari-hari perbicaraan mahkamah dorang. Wih, boleh menangis kau ketawa. Aku bagi tahu sama kau. Sambil kau menangis, sambil aku ketawa. Bila kita baca satu-satu tu kan. Hidupangnya. Yang kau pergi mengaku shopping pakai duit SRC 42 juta ringgit. Kau mengaku terima 28 juta ringgit Bom Mokhtar, isteri Bom Mokhtar. Ini Zahid Ponorogo paling dahsyat. Bukan mengaku sejauh ini. Dia bagi dokumen. Semua dokumen-dokumen bank itu. Yang private tuh dia bagi dengan SPRM. Overconfident. Pegawai SPRM, ini perbelanjaan saya. Inilah saya punya kad kredit. Inilah saya punya account bank. Inilah maklumat-maklumat pasal Yayasan Akal Budi. Zahid Hamidi pada awalnya, dia ingat siasatan pasal Yayasan Akal Budi itu main-main. Dia ingat siasatan Yayasan Akal Budi itu cuma sekadar untuk penyelidikan. Sekalinya Zahid Hamidi yang tak biasa disiasat oleh SPRM ni, dia dipanggil oleh SPRM untuk membantu siasatan dana Yayasan Akal Budi. Jadi dalam kepala otak Zahid Hamidi tu kan, membantu siasatan. Okeylah, saya bantulah. Saya bagilah dokumen-dokumen yang aku mencuri duit Yayasan Akal Budi. Terlampau bengong. Zahid Hamidi, apa maksud SPRM minta bantuan kerjasama siasatan tu? Kaulah yang sebenarnya yang mau didakwa dekat mahkamah. Kau big boss dalam Yayasan Akal Budi.
Kenapa kes ini dibuka? Memang tujuan SPRM nak korek rahsia. Berapa banyak duit Yayasan Akal Budi kau curi. Tiba-tiba kau ni terlampau dupang. 47 kes jenayah rompakan kau melibatkan dana Yayasan Akal Budi ni. Kenapa dibuka? Sebab kau sendiri kasih bongkar rahsia kau merompak. Depan pegawai-pegawai SPRM. Jadi itulah. Lepas ini kalau kau kalah, check in penjara Kajang 500 tahun, janganlah kau salahkan Tun Dr. Mahathir lagi. Janganlah kau salahkan Agung. Janganlah kau salahkan DAP. Janganlah kau salahkan Hakim. Kau salahkan diri sendiri. Toyol Ponorogo. Sepatutnya kau tak perlu bagi tahu semua rahsia-rahsia kau merompak duit Yayasan Akal Budi puluhan jutaan ringgit depan SPRM, depan Hakim tu. Kau boleh menang itu kalau kau tidak bagi bukti-bukti ni. Tapi ini kali pertama lah bang. Penjenayah paling dupang di dunia. Terlampau confident. Dia bagi semua dokumen-dokumen rahsia dia merompak. Puluhan jutaan ringgit duit Yayasan Akal Budi kepada mahkamah. Astaga naga. Aku ni biasa ni naik mahkamah, turun mahkamah, biasa menang kes mahkamah. Kenapa aku menang? Aku ni tidak senang orang tahu rahsiaku, Zahid Hamidi. Mak bapakku pun tak tahu rahsiaku. Adik-beradikku pun tak tahu rahsiaku. Apatah lagi musuh-musuhku. Kalau kau nak hebat, mencatur kuasa di dunia ni, simpan rahsia diri sendiri bagus-bagus. Ini rahsia kau merompak dalam dana Yayasan Akal Budi. Kau pergi bagi tahu. Kau pergi bagi dokumen. Dupang ke apa ini? Banyak ini menonton, 700 juta orang. Tadi 1 orang saja menonton ini. Aku kan tidak ada yang suka tengok si botak. Jadi ingat nih ya, ini baru 47 kes jenayah rompakan ya. Kamu tahukah kalau si Toyol Ponorogo ni kalah 47 kes jenayah rompakan ni 15 September, dia punya pantat, dia punya punggung tu, lubang juburnya tu kena sebat. Kalau bahasa orang Sabah, jubur tu pantat. Zahid Ponorogo ini, kalau dia kalah 47 kes jenayah rompakan, habislah dia punya pantat kena sebat. Sama ada 5 sebatan kah, 10 sebatan kah. Memang habislah pakcik makcik Oto Arum. Berdarah benanalah pantat si Zahid Ponorogo ini. Nah, besar kes jenayah rompakannya ini. Bukan sahaja hukuman penjara dan bayar denda. Kena sebatan. Nah, mudah-mudahanlah pantatmu, punggungmu, lubang juburmu tidak kena sebat, Zahid Ponorogo. Dengar-dengar kalau sudah orang tua menghitung hari nak mati, memang tak boleh kena sebat. Sebab kalau Zahid Ponorogo ni kena sebat dia punya pantat, memang matilah dia dalam penjara. Ya, dalam undang-undang kita, umur 65 tahun ke atas, kalau ada kena sebatan dikecualikan. Sebab kesian nanti mati mengejut, dia punya pantat berdarah. Itulah ya. Kaya raya hasil merompak ini bukan senang tahu pakcik-makcik Oto Arum. Undang-undang di Malaysia ni dahsyat. Hakim-hakim kita ganas weh. Tak sama dengan hakim zaman dulu-dulu datuk nenek moyang kita. Hakim dulu-dulu, ada lagi masa untuk kelabing-kelabing. Kamu tahu kah?
Dulu-dulu. Zaman orang tua-tua kita. Hakim sekarang nak cuti pun tak ada cuti sebab terlampau banyak kes rompakan. Najib, Rosma, Zaid Hamidi, Mokhtar Jolo ni. Ya, pakcik-pakcik Oto Harum. Aku bagi tahulah dengan kamu. Kenapa ramai datuk-datuk ni masuk penjara? Sebab hakim-hakim kita tak ada masa lagi nak pergi clubbing, nak bercuti dengan keluarga, nak honeymoon dengan isteri tercinta, nak cuti-cuti Malaysia dengan suami tercinta, tak ada masa. Kalau kau naik turun mahkamah, kau masuklah pergi mahkamah. Berapa banyak, berapa ratus kes mahkamah Najib Zahid Rosmani. Aku rasa ambil masa 10 tahun, 20 tahun juga mau dikasih habis. Sebab itu kesian hakim-hakim kita. Memang tak ada cuti, pakcik-makcik Oto Harum. Nak tulis-tulis alasan penghakiman, nak buat keputusan, nak analisis bukti-bukti lebay rompakan. Kau ingat senang ke ini jadi hakim? Sebab itu hakim itu kalau dibuli oleh Najib, terus ketua hakim negara. Najib bersalah, terus pergi penjara Kajang. Menyusahkan hakim, minta tangguh. Kau tuduh pula aku yang salah. Pergi kau masuk penjara. Betul-betul Najib itu masuk penjara cepat-cepat. Si Najib ingat, hakim zaman sekarang ni boleh dibawa main-main. Nggak boleh kau bawa main congkak-congkak. Najib, Rosma, Zaid Hamidi, Mokhtar. Bukan kaleng-kaleng itu hakim-hakim kita. Sebab itu, bukti rompakan dorang ini crystal clear depan mata hakim. Senang je hakim tu buat keputusan. Kau tengok Najib tu di mana? Orang paling berkuasa di dunia. Paling kaya di dunia hasil merompak. Terkejut bah. 3 juta ahli UMNO banduan Najib tu masuk penjara. Inilah namanya kuasa hakim. Lepas ni giliran Zahid Ponorogo. Readylah kau. Apa-apalah yang kau mau cakap lepas ini. Tumbanglah kau dalam mahkamah. Tak boleh kau nak melobi depan hakim tutup kes mahkamah. Tak boleh. Itulah ya jadi pengajaran dia. Jangan kita mencuri dalam Malaysia ni, pakcik-makcik Oto Harum. Jangan kita bangga merompak di negara kita. Janganlah kamu orang-orang muda, orang-orang tua ni bercita-cita mau merompak, mau jadi kaya raya. Sekelip mata, janganlah kau tengok susahnya Najib, Zahid, Rosma menangis-nangis sampai mau bunuh diri nih tengok TikTok si botak. Sebab apa yang aku cakap ni semua betul. Kau perasan kan ini semua ramalan si botak betul? Aku ramal Najib hari Selasa masuk penjara. Aku ramal Rosma confirm kalah hari Kamis 1 September 2022. Betul cakapku. Rosma kena denda 1 bilion ringgit oleh hakim. Betul cakapku. Sibung dengan istrinya, aku sudah cakap. 2 September. Memang kalah ini Sibung ini dengan bininya. Sebab mengaku ambil rasuah komisen 28 juta ringgit daripada ejen pelaburan public bank itu. Dupang-dupang juga Sibung ni bikin malu orang Sabah. Lepas tu si Zahid Ponorogo ni. Astaga, nak kata lampau dupang. Dia bagi bukti dokumen dia merompak puluhan jutaan ringgit. Dana Yayasan Akal Budi. Selain itu, kamu tahukah? Si Zaid Hamidi ini ada lagi 40 kes jenayah rasuah untuk projek rasuah. Nah, projek rasuah ni ratusan jutaan ringgit. Projek yang dia bagi kepada syarikat UKSB. Zahid Ponorogo ni, dia mengaku bulan-bulan dapat duit rasuah. Jutaan-jutaan dolar Singapura. Bukan ringgit ya.
jutaan-jutaan dolar Singapura. Dia terima duit dalam mata wang US dollar juga. Terima duit mata wang euro. Jadi akhirnya projek-projek rasuah yang dia bagi dengan syarikat kroninya bernama syarikat UKSB itu pecah lubang. Macam mana pecah lubangnya? Puluhan jutaan ringgit duit Yayasan Akal Budi itu kantoi depan SPRI. Ini skandal projek rasuah syarikat UKSB ni pun kantoi. Sambut hari jadi bininya, si Toyol Ponorogo ni pun minta duit rasuah juga daripada tauke-nya. Lepas tu Zahid Ponorogo cakap, orang lain pun dapat uang rasuah ya Arif Hakim. Bukan saya saja, saya ini mangsa politik. Sebab saya diugut oleh Tun M. Zahid Ponorogo, apabila kau berhujah begini, secara tidak langsung kau sudah mengaku depan hakim memang kau ambil duit rasuah. Hujah kau ni Zahid Ponorogo dengan peguam-peguam dupang kau. Yang Arif, saya telah membentangkan hujah-hujah. Bukan saya saja satu orang ambil rasuah daripada syarikat UKSB. Ada ramai. Ini namanya tembak kepala diri sendiri. Ini namanya penggal kepala diri sendiri. Dari segi perspektif undang-undang, Zahid Hamidi sudah hantar dirinya ke penjara Kajang awal-awal. Yang didakwa dalam mahkamah, kamu Zahid Hamidi. Bukan orang lain. Jadi subjek perbahasan dalam undang-undang itu sangat dumpang. Zahid Hamidi tak faham. Apalah punya standard orang kaya. Kau bayar peguam mahal-mahal, tapi tajuk dalam mahkamah pun tak faham. Weh, hakim bukan tanya siapa lagi yang dapat uang rasuah dari syarikat UKSB. Hakim nak tahu, adakah Zahid betul-betul terima wang rasuah? Tutap si Zahid Ponorogo ni macam biasa seperti kita jangkakan kotola toyol perompak. Kali pertama merompak, jakun. Nampak duit banyak kotola, keturunan orang miskin dulu-dulu. Bila nampak duit mata wang dolar Singapura, US dollar mata wang euro, terbeliak matanya, jadi kelabu matanya. Hujah paling dumpang Zahid Ponorogo sepanjang pembelaan diri, sepanjang perbicaraan mahkamah. Zahid Ponorogo mengaku, ya Arif, tengok, saya adalah mangsa pendakwaan politik. Ada ramai orang terima wang rasuah. Tapi kenapa saya seorang sahaja? Aku pun menggaruk-garuk kepala. Aduh narayang, confirm lakoni oto, mati dalam penjara. Hakim ni, dia tak mau tahu bah ni nama-nama selain Zahid Hamidi ni. Hakim nak tahu pasal kesmu Zahid Hamidi. Yang kau pergi mengaku dengan peguam kau. Ya Arif, betul lah tu aku terima duit. Tapi bukan aku saja satu orang yang terima duit. Ada ramai. Bagus kau gantung kepalamu dekat rumah lah alang-alang. Kau gantung kepalamu depan hakim. Hakim, aku bunuh dirilah sekarang. Memang aku ambil rasuah. Bahalul punya toyol. Tak boleh lari tajuk Zahid Hamidi. Aku ketawa aja tengok kau dengan peguam-peguam kau ni berhujah dekat mahkamah. Kau nak salahkan Tun M, salahkan Muhyiddin, salahkan Hishamuddin. Kau nak salahkan Syafi'i Abdal, nak salahkan siapa ni? Pemimpin UMNO yang lain. Nama-nama yang kau sebut dalam mahkamah tu tidak didakwa dalam mahkamah sebab tak ada bukti. Yang kau ini didakwa dekat mahkamah, bukti berlambat-lambat sampai kau sendiri mengaku dengan peguam kau. Tauke kau sendiri mengaku bagi duit rasuah bulan-bulan untuk dapat projek.
Zahid Hamidi. Dekat mahkamah ni kita tak boleh main tuduh-tuduh. Hanya untuk selamatkan diri sendiri, Zahid Hamidi. Nah, sebab itulah Oto Arung, Kumala, Ratu, Musa, kalau merompak mencuri itu kan, janganlah kamu ikut jejak langkah Najib, Zahid dengan Rosman ni. Dengan Bung Mukhtar, dengan Jolo ni. Memang tak pandai merompak. Adakah patut dia pergi mengaku dekat mahkamah? Ya Arif, memang kami merompak. Nah, sekalinya dijatuhkan hukuman yang paling berat, menangis. Ma, si Jupasli hantar kami pergi penjara. Ma, betul cakap si botak itu kalah kami masuk penjara kami. Astagfirullahalazim. Terlampau dahsyat bah perompak-perompak dunia akhir zaman ni. Diorang yang merompak disalahkan kita. Kita ini hanya mengulas, buat review bah. Kita ni hanya membawang ke kedupangan dorang ini, mengaku merompak dalam mahkamah. Bukan kami yang kasih bongkar kamu merompak, kamu sendiri mengaku merompak. Jadi aku nih sebagai graduate master dalam bidang sains politik CGPA 3.97, kau tak boleh bawa aku pusing-pusing pasal undang-undang ini. Aku nih pensyarah undang-undang, pensyarah perlembagaan dulu-dulu. Wey, pendebat terbaik Malaysia ni kau mau lawan? Bakakai tu kau. Nggak boleh dilawan ini. Sudahlah, aku nggak ada kes rasuah, nggak ada kes merompak. Tiba-tiba kau beria mau tangkap aku tiap-tiap tahun. Nah, kau rasa oren pelak. Checkmate and game over. 87 kes jenayah rompakan Zahid Ponorogo ni semua kalah tau. Susah menang. Macam mana mau menang bapak Cimaci Oto Arung? Zahid Ponorogo mengaku merompak depan hakim. Ya Allah, berbelit-belit ayat dia tuh. Ya Arif, memang saya merompak, tapi ada lagi perompak lain. Kalau begini cara kamu cakap, Najib Razak, Rosman Mansur, Zahid Hamidi, Bung Mukhtar, memang kau mati sia-sia dalam penjara. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosa pemimpin perompak yang dupang tidak pandai bercakap dalam mahkamah ini. Aku ni biasa ni naik turun mahkamah, aku nampak bawa orang-orang dupang. Ketawa aja aku. Bunuh diri sendiri depan hakim. Ni ya orang-orang UMNO ni yang menonton ni ya. Boleh bah kamu merompak, tapi janganlah bah dirompak sampai licin. Orang-orang UMNO, pemimpin UMNO ya aman aku hormati. Nggak kami larang kamu merompak. Tapi janganlah kalau tiba-tiba kamu didakwa dekat mahkamah itu kan kamu mengaku merompak. Tolonglah, aku merayu. Nggak boleh kami backup kamu. Macam mana lah kami mau backup kamu satu-satu nih, toyol-toyol perompak. Kalau kamu sendiri nggak pandai merompak. Kita faham bah nafsu-nafsu iblis. Pemimpin-pemimpin umgo ni. Nggak boleh nampak duit, sikit-sikit rompak. Kita fahamlah dorang ni kan gila duit. Nggak pernah merasa duit. Kita kasih chance nak merompak. Tapi masalahnya bila kantor itu kan nggak pandai menjawab bah. Itu masalahnya. Bila diketawakan marah. Kalau kau nggak mau diketawakan jangan kau mengaku merompak. Astagfirullahalazim. Banyak Beni duit halal. Yang kau pergi susahkan diri sendiri ni merompak buat apalah Beni? Najib, Zahid, Bung, Zahid Hamidi. Ya Allah ya Tuhanku, banyaknya lah duit halal ni berterabur di bumi Allah ni. Yang kau pergi cari penyakit merompak, lepas tu mengaku juga kau merompak depan hakim. Memang game over lah. Nggak payahlah kau susah-susah mau berdebat dengan perompak ini. Memang kalah. Maci Oto Arung. Peguam-peguam dia pun semua dupang-dupang asalkan dapat duit.
Kau perasan gak peguam-peguam perompak semua nih kan? Ya Allah, nggak ada fungsi. Ialah dupangnya Najib, ialah dupangnya Zahid Ponorogo. Peguam-peguam dia sekali ikut dupang. Nggak pernah tuh ya peguam tuh jadi dupang. Disebabkan perompak-perompak tuh sudah mengaku merompak. Peguam-peguam membelah. Kita nak cakap apa nih? Dorang dah mengaku merompak. Lepas tu peguam-peguam, tak apalah. Yang penting kita dibayar. Bukan kita juga yang masuk penjara. Najib Rosman dengan Zahid juga yang masuk penjara. Lucu, kau bayangkan perasaan peguam-peguam dorang nih. Terutamanya peguam si Najib. Sekejap masuk, sekejap keluar, sekejap bertukar, sekejap masuk. Pening bah. Apa kita nak buat nih? Kita sudah dipecat, tiba-tiba kita dilantik balik. Apa yang berlaku? Nah, sekalinya Najib menderita dalam penjara Kajang. Astagfirullahalazim. Itulah ya, good luck ya. Zahid Hamidi, 15 September 2022 nih. Janganlah syok sendiri Zahid Hamidi. Tidak ada pengampunan diraja. Sampai mati tidak ada. Astagfirullahaladzim. Ini Pak yang bikin aku ketawa hari-hari ini. Pasal pengampunan diraja. Memang tidak ada pengampunan diraja. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Sudahlah kalah di mahkamah, tersiksa dalam penjara. Lubang jubu kena sebat, lepas tu jadi miskin. Dirampas semua harta-harta dorang ni. Tidak ada pengampunan diraja. Pengkhianat petualang bedi semua ni, sebab itu diantar pergi penjara. Astagfirullahalazim. Jangan kamu terkejut kenapa dorang semua ni beramai-ramai masuk penjara. Mereka inilah muka-muka pengkhianat petualang zaman moden dalam negara. Kantoi jadi pengkhianat depan agung. Astagfirullahalazim. Ya Allah ya Tuhanku. Aku bernapas dulu ya, tak boleh bernapas. Ya Allah, dahsyat betul kes-kes mahkamah dorang ni. Aku yang naik mahkamah tengok dorang. Aku mau ketawa depan dorang, tapi takut juga aku dibom sifo nanti. Ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah. Sebagai kesimpulan, tak payahlah kamu minta pengampunan diraja tu, tak dilayan. Tak dilayan basi Najib itu sampai sekarang. Tak payahlah minta pengampunan diraja, bikin malu 7 keturunan. Aku merayu dengan Najib Rosman, Zahid, Bong. Tak payahlah kasih malu keturunan kamu minta pengampunan diraja. Tak ada dibagi. Nanti menyesal kamu minta pengampunan diraja tuh. Siram-siram kena tampar satu-satu. Bukan pengampunan diraja yang dibagi, tamparan maut. Dibagi oleh Agung. Astagfirullahalazim ya Allah. Itulah Pak, aku sudah cakap. Tidak ada pengampunan diraja. Percaya ataupun tidak, memang tidak ada. Memang inilah maklumat sulit, rahasia sulit. Kenapa aku ketawa hari-hari ini? Semua rahasia dalam negara Malaysia ini aku tahu. Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku ya Allah. Kenapalah semua rahasia aku tahu. Sampai sakit hati bah si Bong. Sakit hati bah si Najib dengan si Rosman dengan si Zahid. Sakit hati anjing-anjing politik kurap dorang. Kenapa si Jupasli itu tahu semua rahasia itu? Siapa berbagi maklumat dengan si botak itu? Kepanasan pada orang mengomel dekat TikTok. Aku ketawa.
Itulah, aku sudah cakap kan nama TikTok ini Suara Rakyat. Rakyat ini memang pandai membawang, pandai mengumpat. Jangan kau main-main. Memang pecah lubang telingamu kalau kami mengumpat membawang di sini. Sampai mati kau di bawang. Ya Allah, ya Tuhanku. Kalau kau tidak mau diketawakan oleh rakyat, janganlah kau merompak. Janganlah kau mengaku merompak depan hakim, kau hantar dirimu pergi penjara. Jadi itu sahaja daripada saya, Pak Cik Makcik Oto Arum. Penat sudah aku ketawa ini. Itu sahaja pendedahan rahsia-rahsia pasal kes-kes Mahkamah Zahid Ponorogo, Najib, Rosma Bung Mukhtar ini ya. Jadi selamat maju jaya ya. Perompak-perompak lain dalam UMNO ni rompak puas-puas. Sebelum kalah PRU 15, rompak sampai licin. Iya. Sebelum UMNO ni pupus terkubur, rompaklah puas-puas di Putrajaya tu ya. Tapi kalau dibuka kes mahkamah kamu selepas PRU 15 oleh si botak, pastikan cukup tanah untuk lari. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih rakyat Malaysia kepada banduan Najib. Bersabarlah. Memang penjara Kajang tu sama seperti penjara neraka. Awal-awal memang sedaplah merompak. Tengok hari tua tersiksa dalam penjara Kajang kan banduan Najib. Lepas ni jangan kau risau banduan Najib. Rosma, Zahid sibung dengan bininya menyusul. Sekian. Checkmate and game over 100 kali toyol-toyol perompak yang dibogelkan dan ditelanjangkan oleh si botak ini. Kantoi merompak, kantoi mengaku mencuri daripada hakim. Nggak payahlah kau nak teka-teka lagi, memang confirm masuk penjara ya sampai mati. Game is over Zahid Ponorogo. Banduan Najib, banduan Rosma, banduan Bung dan bini dia. Terima kasih bosku. Penjara Kajang, penjara neraka jahanam. Kirim salam rindu.